Assalamualaikum guys, selamat menyambut Ramadan dan terima kasih kerana menonton Dean Studios. Anda bersama saya untuk sekali lagi kita membincangkan tentang economic history in the time of Rasulullah ataupun sejarah ekonomi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berekonomi pada zaman Mekah, iaitu selepas datangnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Nabi sebelum menjadi nabi ialah seorang pedagang, baginda diupah oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid. Tetapi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kenabian, baginda meninggalkan kesemua itu, meninggalkan menjadi seorang businessman, berhenti berdagang dan menjadikan kerjanya full time sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam survive ataupun hidup pada ketika itu? Satunya ialah dengan bantuan harta daripada isterinya Khadijah. Yang keduanya ialah baginda telah mendidik sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya untuk murah hati dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, ada satu persepsi yang mana orang-orang yang mengikut Rasulullah pada ketika awalnya ini ialah orang-orang yang miskin dan orang-orang yang susah, hamba dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, orang-orang yang terawal mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang kaya dan juga memiliki kedudukan dalam masyarakat. Contohnya orang yang terawal yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar ini bukanlah orang-orang yang calang-calang. Beliau pada ketika awalnya dikatakan semasa Abu Bakar memasuki Islam, beliau ada 40,000 dirham yang bersamaan dengan 240,000 ringgit pada hari ini. Dan yang menariknya ialah ketika Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya tinggal 5,000 dirham sahaja yang bersamaan dengan 30,000 ringgit. Jadi bayangkan, daripada 240,000 ringgit turun menjadi lebih kurang 30,000 ringgit sahaja. Jadi ke mana perginya harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Itu seakan-akan 240,000 menjadi 30,000, seakan-akan kita ada duit KWSP, kita ambil duit KWSP kita kesemuanya, duit pension kita habiskan sehingga tinggal 30,000 ringgit, cukup untuk income kita 1 tahun saja. Jadi itu adalah contoh bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghabiskan harta dia untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh ketika fasa di Mekah ini, Abu Bakar masih lagi berniaga. Jadi income dia masuk dan income dia keluar, dan keluarnya banyak sangat sehingga kan hampir tidak ada harta padanya ketika hijrah. Itulah kehebatan sahabat radhiyallahu anhum. Dan ketika di zaman Mekah ini, apa yang penting untuk kita faham ialah pada ketika ini tidak ada sistem ekonomi, kerana tidak ada negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum membina negara ketika di Mekah. Tidak ada sistem ekonomi, tidak ada bajet kerajaan, tidak ada baitul mal dan tidak ada apa-apa sistem sekalipun. Bahkan tidak ada zakat, kerana zakat hanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua hijrah. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada zakat, tidak ada baitul mal, tidak ada bajet kerajaan dan sebagainya. Tetapi apa yang ada pada ketika itu, walaupun tidak ada zakat, ialah ada banyak, sangat-sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menyuruh para sahabat dan orang Islam berinfak dan menggunakan harta mereka di tempat yang betul. Contohnya, ada satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makan kepada orang miskin, pada anak yatim dan kepada orang-orang yang tertawan. Ini adalah sebelum zakat disyariatkan lagi. Telah ada banyak ayat-ayat yang menyuruh mereka ini untuk memberi infak dan memberi sedekah dan memberi bantuan kepada orang-orang miskin, pada orang-orang yatim dan kepada orang-orang yang tertawan, iaitu orang-orang yang lemah. Dan bila dibandingkan antara ciri-ciri yang memisahkan orang Islam dan orang kafir yang diceritakan di dalam Al-Quran ialah semangat ini, semangat untuk berinfak dan untuk membantu orang-orang yang susah. Antara ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kafir ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ini tidak memberi makan ataupun tidak mengajak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Mereka ini adalah orang-orang yang bakhil, yang menumpukkan harta, yang menyimpan harta untuk diri sendiri, tidak mahu berinfak. Dan inilah yang membezakan orang Islam dan orang kafir, dan ini adalah satu perbezaan yang besar yang Allah titik beratkan walaupun ketika belum lagi ada negara Islam. Dan itulah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat berhabis duit, hampir tidak ada dinar atau dirham pada mereka ketika mereka berhijrah. Itulah pengajaran yang sangat besar untuk kita dalam sejarah ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyambung lagi pada minggu hadapan dengan sejarah ekonomi pada zaman Madinatul Munawwarah. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe ke Dean Studios kerana kami akan mengeluarkan banyak lagi video-video yang berinformasi untuk anda.